jemput, panel yang dihadiri itu antaranya adalah Ustaz Ihsan Fatih. Tapi oleh kerana Ustaz Ihsan Fatih mempunyai aman, jadi kami secara tidak langsung menyebut salah seorang daripada wakil pembantu juga, iaitu Ustaz Muhyiddin bin Nail. Sebelum tajuk diucapkan, sebelum madah disusun rapi oleh ahli panel sekalian, analisa terbaik pada narasumber ini. Dan panelis kita yang ketiga iaitu Ustazah Siti Nur Hashina binti Rustah, pelajar tahun 2 Fiqh wa Usuluh, Majlis Rustah. Okey. Ana tidak berniat untuk memanjangkan kalam pada malam ini, dan Ana akan terus untuk membacakan format forum pada malam ini. Sebab memandangkan kita dah kat kelewatan memulakan majlis pada malam ini. Forum kita pada malam ini akan berlangsung selama tiga pusingan, di mana pusingan yang pertama, setiap panelis diminta untuk memberi sedikit mukadimah berkenaan dengan tajuk pada malam ini, iaitu gelombang anak muda, peranan penentu peranan masa depan negara. Dan pusingan yang kedua, saya sebagai moderator pada malam ini akan mengajukan soalan kepada keseluruhan panel mengenai tajuk kita pada hari ini. Dan pada pusingan yang ketiga kita, di mana sekiranya pemain melakukan kesilapan sewaktu bermain, mereka akan diberikan kad kuning. Dan pada malam ini, sekiranya ahli panel pada awalnya Ana akan bagi amaran kepada ahli panel. Apabila masa menghampiri 2 minit terakhir, Ana akan memberi mereka kad berwarna hijau. Dan apabila, kalau kita tahu dalam bola sepak, pemain yang melakukan kesilapan berkali-kali ataupun kesalahan ini, mereka akan diberikan kad merah. Dan pada malam ini, Ana akan bagi kepada panelis, biasanya mereka melebihi masa, Ana akan bagi mereka kad warna biru untuk ditendang keluar daripada majlis forum pada malam ini. Setuju? Setuju sama ini? Okey. Berbalik pada tajuk kita pada malam ini, bagi sesiapa yang mendekati dengan landscape politik Malaysia pada hari ini, di mana pada baru-baru ini, tanggal 2 April 3 April, minta maaf, 3 April dah hari ni 4 April. Okay. Pada 3 April telah secara rasmi pembubaran Parlimen Malaysia yang telah diumumkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. So, pihak Biro Tasiar dan Kepimpinan telah mengambil inisiatif yang sangat bernilai untuk sama-sama kita berkumpul pada malam ini untuk membincangkan antara salah satunya adalah mengenai pembubaran Parlimen dan juga gelombang anak muda dalam menyertai ataupun untuk menyertai untuk pusingan utama, pihak panel dikehendaki untuk mengulas secara ringkas mukadimah tajuk kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Terima kasih kepada Nur Diana, moderator, rakan-rakan panelis, menyiapkan badge, kelab dan sebagainya. Dan tak lupa kawan-kawan, sahabat-sahabat yang hampir dekat sini, dekat sekalian. Mula-mula nak minta maaf, saya ganti je nama. Tapi insyaAllah ada cubalah. Walaupun tak pandai langsung nak ganti dengan baik semua saya. Okey, 4 minit kan? Ustaz dah jadi tau. Dalam tajuk kita hari ni, anak muda, gelombang anak muda penentu masa depan. Ada 2 item penting paling tidak. Pertama, masa depan. Kedua, anak muda. Apa masa depan yang kita bincangkan? Masa depan siapa? Masa depan yang bagaimana? Tentunya yang kita bincangkan malam ini adalah masa depan negara kita, Malaysia.
Dan kita tentunya nak masa depan yang lebih baik. So bagaimana masa depan negara Malaysia yang lebih baik bagi kita? Secara mudahnya, masa depan Malaysia yang lebih baik adalah apabila negara kita ini diurus dengan baik, yang kita panggil good governance. Urus tadbir dan tata kelola yang baik, rasuah minimum, pembahagian harta yang adil, tiada ihtikar ataupun monopoli. Tiada monopoli. Harga kereta di Malaysia import, harga kereta import di Malaysia, cukai dia 2% sebab monopoli nak lakukan kereta Proton 62 yang kadang-kadang nilainya tak padan langsung dengan harga yang kita bayar. Kan? Sebab tu antara tak adalah campaign nak jadi kan. Okey. Kemudian antara masa depan baik yang kita impikan adalah tiadanya dinosaur politik. Apa contoh dinosaur politik? Kalau kawan-kawan tengok dalam YouTube beberapa tempoh yang lalu, kita dibentangkan dengan cerita mengenai penyelewengan yang berlaku di Sarawak. Itu satu contoh dinosaur politik dan anak beranaknya yang zalim, jahat, menarak harta rakyat, memperkosa maruah rakyat, sewenang-wenangnya menyeleweng harta rakyat. Kalau kawan-kawan tengok kan, video YouTube tu yang dibuat oleh Global Witness, dia orang berlakon jadi pelabur, dia orang datang ke Sarawak kata kami nak laburkan duit kami kat sini untuk ni. Rupanya ada banyak sangat penyelewengan yang berlaku. Duit-duit, tanah, sehingga kan di Sarawak tinggal 5% saja tanah yang tak terusik. Yang lain semua dah ditibai oleh dinosaur politik di Sarawak. Siapa? Parti mana? Wallahualam. Okey. Itu antara impian kita, masa depan yang kita nakkan. Tapi bagaimana? Alhamdulillah, baru-baru ini yang dikasihi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak Perdana Menteri Malaysia kita telah mengumumkan pembubaran pilihan raya. Alhamdulillah pada 3 hari bulan. Tapi rupanya pilihan raya dah terbubar setahun yang lepas. 3 kan? Ingatkan baru bubar, punya dia bubar lama dia orang senyap. Baru beritahu. Faham tak ni? Dia beritahu 3 April 2012. Selapat biasalah, gemuruh. Anda pun gemuruh ni sebab apa? Okey. Itu masa depan kita impikan. Tapi bagaimana? Pilihan raya adalah sebahagian daripada proses untuk capai masa depan negara yang baik. Sebab masa depan negara bergantung pada bagaimana cara kita mengurus negara tersebut. Betul? Betul? Betul tak? So, persoalan siapa yang mengurus negara juga persoalan besar. Dan bila rakyat menentukan siapa yang mengurus negara? Pilihan raya. Dan sekarang ini kita dalam fatrah pilihan raya. Fatrah pilihan raya Malaysia. Kan? Dan tempoh pilihan raya Malaysia. Kita akan bakal hadapi penamaan calon, akan hadapi tempoh berkempen, akan ada tempoh bertenang, dan akhirnya akan ada tempoh membuang undi, insyaAllah. Kemungkinan 27-28 bulan yang masih dibahaskan sini sekarang. Okey, itu item pertama dalam tajuk kita. Item kedua, anak muda. Tadi masa depan yang kita nakkan, dan bagaimana kita nak capai masa depan tersebut. Apa pula kesnya dengan anak muda? Anak muda ini dia ada potensi besar padanya. Kata seorang rektor, nama dia Anis, dah lupa. Anis nama dia, lelaki. A-N-I-E-S, Anis. Tak apalah, takut ambil masa. Anis Wendera rasanya, orang Indonesia. Dia rektor kepada sebuah universiti di Indonesia, Universiti Paramadina. Kata dia ni adalah antara 20 orang yang dinobatkan sebagai 20 orang yang bakal merubah dunia dalam tempoh 20 tahun akan datang pada tahun 2010. Okey, apa kata dia kepada anak muda? Dia kata kepada anak muda, bila kita bicara soal anak muda, kita tak boleh letakkan anak muda hanya di lapangan lokal saja, lapangan tempatan saja. Tapi anak muda mesti diletakkan ke lapangan global. Paling tidak pun ke benua Asia. Kerana anak muda potensinya luar biasa. Dia dicipta bukan untuk negerinya sahaja, tapi untuk dunia. Itu kata dia. Dan dalam Al-Quran, Allah dah tunjukkan kepada kita banyak sangat kisah-kisah yang menceritakan mengenai potensi kekuatan anak muda. Kita ada Daud yang muda, kita ada Sulaiman yang muda, kita ada Ibrahim yang muda. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah sebut fata dalam Al-Quran. Fata ni maksud dia pemuda. Tapi dalam kisah tu fata disebut untuk
menghina Nabi Ibrahim. Budak mana yang hancurkan berhala? Tapi Allah sebut fata tu, Allah jawab balik dalam Al-Quran, fata yang apa? Allah sebut balik dalam kisah Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabbana ala qulubihim id qamu, ketika bangkit, faqalu, dan mereka berkata dengan kebenaran. Apa kata mereka? Rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha, kami tak akan sekali lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Kan? Anak muda banyak sangat disebut. Anak muda potensi dia luar biasa. Dan anak muda berpotensi untuk memastikan masa depan negara yang kita impikan kita dapat capai. Siapa anak muda? Kita. Dalam surah At-Taubah ayat 122, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Ada dua item penting dalam ayat ini. Pertama, nafar. Nafar ni Allah Subhanahu Wa Taala guna dalam ayat yang menunjukkan jihad, qital, perang. Walaula nafara min kulli, janganlah semuanya pergi berperang. Biar ada yang tafaqquh fi din. So kita kata kalau ada yang berperang, kita ni tafaqquh fi din. Tapi hakikatnya anak muda dia boleh buat dulu. Dia tak mesti pilih salah satu je. Aku nak pilih nafar, so dia pergi berjuang. Aku nak pilih tafaqquh, so dia pergi tafaqquh. Hakikatnya kita sedang nafar sekarang, perjuangan untuk tafaqquh. Dan kita bisa aplikasi apa yang kita belajar ni, dan kita boleh mempengaruhi polisi-polisi mereka di atas sana, kuasawan-kuasawan kalau kata Pak Samad, dan politikus-politikus yang sedang bertanya. Anak muda boleh pengaruhi, dan memang hakikatnya anak muda yang mempengaruhi. Undi anak muda lah yang menentukan kemenangan di pihak siapa sekarang ni. Margin beza antara undi popular Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat adalah cuma sekitar 200,000 lebih sahaja. Semua undi kepada BN di parlimen dihitung, campur parlimen, campur semua sekali dapat jumlah A. Campur yang Pakatan Rakyat, campur dapat jumlah B. Tolak, beza dia 200,000 lebih sahaja. Tapi malangnya anak muda yang tak turun mengundi 1 juta lebih. Maknanya anak muda kalau turun mengundi, katakanlah 500,000 orang je mengundi satu parti, tumbang parti lain. Contoh, okey. Nak beritahunya bahawa anak muda mainkan peranan besar. Dan anak muda tengoklah, nak bagi handphone, nak bagi voucher handphone, semua tu untuk anak muda, kan? Krim, seling dan sebagainya. Anda bagi contoh je. Okey. Wallahu a'lam. Maaf lama tersemangat sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya anak soalan kepada Ustaz macam tu pas mula. Muda Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promo sekolah ni. Terima kasih kepada Puan Pengurusi Majlis, Pengurusi Majlis yang saya hormati, kepada Ustaz Ihsan Sabri, seluruh lembaga takbir permata yang hadir pada malam ini, seterusnya muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menyebut mengenai dengan peranan anak muda, jadi satu hujah kepada kita anak-anak muda ni untuk membuat satu perubahan ajakan paradigma di negara kita, Malaysia. Jadi peranan yang penting. Macam tu mungkin orang kata lengak kan. Tak apalah, hari ni saya bukan mic, nanti raya lah. Lupa lah tadi. Peranan kita dalam nak menjadikan sebuah negara yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam surah Sabah ayat yang ke-15, dan di dalam ayat ini pernah kita bahaskan di dalam satu tajuk ataupun dalam satu forum tahun lepas, kalau tak silap saya berganjil dengan Ustaz Nasrul Yakin
Allah Subhanahu wa taala menyebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nak menjadikan satu negara yang di mana bila kita melihat negara Malaysia ini adalah sebuah negara yang di mana mereka ini mengamalkan konsep Islam di dalam negara mereka. Saya nak tanya kepada antum semua, negara kita ni mengamalkan sistem Islam ataupun tidak? Tidak. Demokrasi. Antum boleh jawab sendiri. Tetapi bila kita melihat peranan mahasiswa selaku anak muda yang ada di dalam di bumi Jordan ini, kita perlu tahu bahawa suara-suara kita bukan saja didengari oleh masyarakat Malaysia secara khususnya, secara amnya, tetapi suara anak muda, mahasiswa didengari oleh pemimpin pada zaman sekarang. Kita lihat bagaimana peranan kaum muda pada era sebelum ataupun selepas kemerdekaan. Kaum muda ketika itu membawa satu perubahan di dalam pemikiran masyarakat mereka, dalam pemikiran masyarakat ketika itu. Di antara tokoh yang disebut sebagai kaum muda ketika itu ialah Syekh Jalaluddin Tahir, Syekh Sa'id Al-Hadi, kemudian Dr. Burhanuddin Helmi. Apakah perubahan yang mereka buat kepada masyarakat? Antaranya ialah mereka membuat satu perubahan di dalam pendidikan yang menyebabkan kaum tua yang disertai oleh alim ulama ketika itu menentang puak-puak muda ketika menentang kaum muda, disebabkan mereka mengatakan bahawa fahaman ataupun fikiran yang dibawa oleh kaum muda itu tidak sesuai dengan masyarakat pada ketika itu. Lama kelamaan pemikiran ini mula diterima oleh kaum tua. Apa yang dibawa oleh kaum muda sebelum itu, mereka mula menerima. Antara pendidikan baharu yang mereka buat menjadi satu trend sehingga sekarang kita guna pakai ialah mereka menggunakan ilmu dunia dan juga ilmu akhirat di dalam madrasah mereka. Yang mana kaum tua dahulu mereka membuat satu sistem di dalam madrasah mereka hanya dengan dunia akhirat saja, tanpa ada ilmu duniawi. Tetapi apabila kaum muda ini melihat kepada anak-anak muda ketika itu, dengan di mana anak-anak muda itu sehingga jahil tentang ilmu dunia, lalu kaum muda ini membuat satu inisiatif kepada anak muda dengan membawa pahaman yang baru dalam masyarakat kita itu. Ini peranan kita. Kita bukan saja di mana-mana sahaja, dan kita minta pada negara kita selaku mahasiswa, bukan saya, tuan-tuan bersama dan puan-puan sekalian, kita mahasiswa berhak untuk bersuara, sama ada nak menyatakan pandangan, idea ataupun sebagainya. Freedom of speech, itu yang kita mahukan. Kita mahu cakap sini. Freedom of speech, kebebasan dalam kita bersuara. Tak dapat kat hijau. Saya nak kat hijau ya. Kat biru, kat merah saya tak nak. Sebab saya orang itu. Kemudian kita melihat bagaimana pada zaman Nabi SAW, Nabi memilih Khalid ibn al-Walid untuk dijadikan panglima perang. Walaupun Khalid ibn al-Walid pernah menyanggah pandangan dia dengan Nabi SAW. Antaranya apa? Nabi minta Khalid jangan bunuh tawanan perang, tetapi Khalid bunuh. Dan Nabi tetap memilih Khalid sebagai panglima perang. Kerana apa? Kerana Khalid ibn al-Walid, walaupun dia
membunuh tawanan perang atau tawanan perang kan? Tapi Nabi lantik juga dia sebagai panglima kerana dia apa? Kerana dia mempunyai strategi. Betul tak? Betul tak? Idea ke idea? Idea. Belajar Rasulullah. Yang di mana Khalid Ibn Al-Walid, otak dia sangat bagus kita kata, kerana dia dapat menyusun strategi perang. Kita lihat Perang Mu'tah sebagai contoh. 3 sahabat yang gugur syahid. Akhirnya setelah bertemu syarat, diberi amanah kepada Khalid. Khalid membuat strategi yang mana strategi dia menakut-nakutkan orang Rom ketika itu yang menyerang Mekah. Kita lihat bagaimana golongan Buddha membawa satu pengislahan, islah kepada rakyat. Itu yang kita mahu. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Nur pada soalan Syah. Apa yang Ana ingat tadi dia kata strategi. Maka pasti kalau kita balik kita boleh ulang semua perkataan itu supaya kita boleh nampak manakah strategi daripada setiap parti yang ingin menguji ataupun yang ingin berkempen dan sebagainya. Mana mereka cuba untuk memperjuangkan mempertahankan persatuan itu untuk mendapat satu kemenangan yang nyata. Seterusnya Ana serahkan kepada panelis yang bertiga untuk mengupas ringkas topik ini pada malam ini. Kaki dengan pijak mana attach. Pijak angkat kaki. Shoes boleh tak? Kira shoes dekat kaki. Mati lah. Aduh, leceh lah. Malah layan. Pause dulu. Leceh. Boleh. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembimbing. Terima kasih kepada pengurusi majlis Zainab dan Tahap. Seterusnya pimpinan permata yang Ana Segani, juga pimpinan MPMNG kalau ada. Juga seterusnya sahabat-sahabat rakan-rakan sekalian dan khawat sahabat Ana juga kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Gelombang anak muda penetu masa depan. Penetu masa depan. Semangat sikit. Negara. Ada seorang student telah pergi merantau ke Malaysia. Kita dan Ustaz Farah Syah pun telah membawa kita begitu sejarah. Saya mungkin memilih untuk kita duduk sekejap rehat setelah kita berjalan-jalan, merenung dan berfikir sekejap. Okay? Gelombang anak muda penentu masa depan negara. Kalau saya mungkin mulakan dengan masa depan, saya mulakan dengan anak muda. Okay, kenapa anak muda? Siapa itu anak muda? Saya. Macam kan? Okey, itu generally kita. Alhamdulillah kita sedar kita masih muda, kita masih dalam lingkungan usia itu. Tetapi secara faktanya anak muda itu diklasifikasikan di Malaysia berapa umurnya? 40 ke bawah. Atau mungkin boleh terjemahkan kepada belia lah. Sebelumnya 19 lagi? 16 lagi? 40 ke bawah. 40 ke bawah. Okey. Semacamnya banyak tahu di sini. Kemudian Rafiq, Udin dan sebagainya.
yang belia dan sukan bermula daripada sebelum ini anak muda diklasifikasikan bermula daripada umur 15 hingga 40. Tapi fakta itu hanya sehingga 2012 sahaja. Kementerian Belia dan Sukan telah menyarankan untuk ditukar kepada 15 hingga 20. berapa? 25. 30. Turun 10 tahun ke bawah. 15 hingga 30 sahaja. Kenapa? Kenapa Kementerian Belia dan Sukan tukar pada Mei 2012 tahun lepas, semasa Hari Belia Negara? Anak muda sangat ramai. Lagi-lagi. Saya tidak memilih untuk bercerita seorang tahu. Saya suka berkomunikasi. Kenapa agaknya Kementerian Belia dan Sukan turunkan 10 tahun ke bawah? Sehingga kerana Kementerian Belia dan Sukan mahukan anak muda adalah mereka yang boleh berfikiran matang. Okey, mungkin di atas 30 tu, kalau 30 tu dia baru, kalau dia rasa 30 tu di masa lagi muda, mungkin dia akan rasa macam tak apa, aku ada 10 tahun lagi untuk aku jadi muda. Okey, jadi bila orang rasa mungkin umur dia 25, okey 5 tahun lagi dia jadi muda, dia akan cepat untuk berfikir matang. Mungkin itu yang tafsiran yang Kementerian Belia dan Sukan beri. Okey, wallahu a'lam. Okay, apa pun macam yang kalian katakan, basah yang bawah ni. Fashion. Okay, apa pun macam yang Anton dan Anton katakan tadi, anak muda itu adalah siapa? Menentu. Siapa? Okay, alhamdulillah tak ada bawah umur 19 dan tak lebih daripada 30. Okey, penentu itu apa? Indikator. Lagi? Penentu itu apa? Dengan adanya dia memberi kesan kepada sesuatu. Okey. Masa depan? Future. Masa harap? Mustaqbal. Mustaqbal. Okey. Lupa tu lah Kenapa hantar future ni? Kenapa penting? hantar pergi depan. Ganti dia. Hantar ganti dia. Kalau bahasa Inggeris dia ada past dan Ingat dia, present tak tense dengan Begitu anak nak balik tanya yang begitu. kenapa dia penting? Mengubah. Lagi? Lagi? Kenapa mesti dibezakan 3 waktu ni? Lepas, semasa dan akan datang. Okey, masa depan ada kata-kata tu yang biasa kita dengar kan, celakalah orang yang hari ini lebih teruk daripada malam, dan lebih celaka orang yang esok hari ini lebih teruk daripada hari ini. Maka nak cakap yang masa depan sangat memberi, sangat penting untuk kita. Okey, masa lampau akan memberi kesan kepada hari ini. Masa lampau, apa yang kita lakukan pada masa lampau memberi kesan pada hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini akan memberi kesan kepada masa hadapan. Jadi kenapa dikatakan masa hadapan negara? Kenapa mesti masa depan negara? Mungkin ada yang beranggapan apa kaitan saya dengan masa hadapan negara? Saya hanya adalah mikro sel daripada sebuah sel masyarakat kepada sebuah tubuh badan yang bernama negara daripada rakyat Malaysia yang berjumlah 28%. Okey, 28. Adik kata 28.3. Yang tepat kata tadi, dengan berapa etnik dalam Malaysia? Apa pun? 16? 28. Berapa etnik ada di Malaysia? 3. Banyak. Melayu India. Banyak. Dayak. Berapa etnik Malaysia ada? Siapa pernah pergi KLKN? Ini wajib ni, soalan wajib KLKN. Tak pernah pergi. Tak pernah pergi. Boykot. 16. Etnik yang ada di Malaysia melebihi 80. Kenapa kita tak tahu semua tu? Tak bagi KLKN. Cari internet je. Etnik Malaysia ada lebih 80. Kenapa? Kadang-kadang kita tak rasa macam ni. Sebab saya meluahkan apa yang ada rasa oleh akhwat mungkin. Boleh. Akhwat setuju ke? Tak. Okey. Soalan saya lah, adakah anda berasa bahawa masa depan negara ada kaitan dengan diri anda atau tidak? Mestilah. Okey. Kaitannya macam mana? Mengundi. Kalau ada kaitannya macam mana?
dalam perkara yang sama kot apa yang dilakukan oleh Allah kan. Dia rasa dia tak ada kaitan dengan masa depan negara. Saya adalah saya, balik rumah, saya makan, minum, tengok movie, cerita Korea atau anime ke. Lepas tu saya study, lepas tu saya solat kat masjid, lepas tu saya balik, saya study sikit lagi, lepas tu saya tidur. Lepas tu saya apa, saya kuliah lagi, dan macam tu lah kehidupan saya sehari-harian. Saya tak boleh pergi dekat negara saya, yang penting ialah zakat masuk. Betul tak? Saya tahu zakat masuk dan saya boleh balik Malaysia tak tahun dan saya ada duit untuk saya jalan. Betul ke tidak? Pernah tak sehari-hari kita fikir apa yang aku dah buat untuk negara aku hari ini? Terus kita fikir apa lagi negara tak bagi aku? Kenapa tak fikir sangat? Betul ke tak? Berapa banyak yang kita fikir apa yang kita dah sumbangkan untuk negara kita sebenarnya? Kita sebagai kita sebagai anak muda, macam yang tadi jelaskan, aku tak nak muraikan lagi apa yang tadi jelaskan oleh Tuan Izzuddin dan Ustaz Syah tadi. Diorang lebih expert, lebih pakar dalam bahagian ni. Cuma ini yang nak tekankan ialah dalam politik, okey, mungkin ada yang beranggapan politik ada kaitan dengan politik ni tak ada sesuai dengan Islam dan sebagainya. Tapi yang perlu kita tahu ialah dalam semua pentadbiran, tidak pentadbiran sukarlan persatuan, dia ada pentadbiran dunia. Tidak ada bagi kita tidak akan mampu melarikan diri daripada lingkungan politik. Cuma dalam politik dia ada dua sahaja. Sama ada anda menjadi orang yang digunakan atau dicatat oleh politik, ataupun anda adalah orang yang menentukan politik. Tahu atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Saya rasa macam ada lagi cabang lain. Saya tak mencatat politik dan tidak dicatatkan oleh politik. Betul atau tidak? Betul. Rasa ada lagi ke cabang lain? Jawab betul. Tak faham? Atas pagar itu dan prinsip diri sendiri. Tapi walaupun apa pun prinsip dia, dia mesti akan dicatur. Kalau dia tidak mahu mencatur. Faham atau tidak benda dia? Prinsip adalah prinsip. Tapi apa yang ada dalam apa yang berlaku ialah macam kita lah yang menentukan masa depan negara. Kita anak muda yang menentukan masa depan negara. Kalau kita bertindak dengan tidak bagus waktu ini ataupun bahasa kasar adalah bodoh, hari ini akibatnya adalah pada kita ataupun generasi yang akan datang. Maka kerana itu saya sangat menyokong atas hari ini dan cepat pula menyokong tajuk hari ini, iaitu gelombang anak muda menentu masa depan negara. Terima kasih kepada saudari Siti Nurhusina. Okey, sahabat-sahabat sekalian, untuk menentukan kemenangan ataupun mungkin orang kata semua yang ada di sini, berapa ramai yang layak untuk mengundi untuk pilihan raya ke-13? Dia mengangkat tangan banyak ataupun perbualan ataupun wacana mengenai pemilihan ataupun sama ada kita nak mengundi calon non-Muslim ataupun calon Muslim ataupun calon Muslim berwibawa. Nak kata macam itulah. Jadi kat sini menunjukkan satu betapa pentingnya sifat kepimpinan untuk mendekatkan masyarakat dengan masalah dengan kemaslahatan sejagat. Okey, jadi soalan ini anda ajukan, sejauh manakah syarat yang harus diresapi oleh lapisan kepimpinan yang akan berada pada masa akan datang supaya dapat membentuk siasat dan masa depan negara yang seimbang. Terima kasih kepada Saudara Ziana. Pertama, non-Muslim kan? Kedua, syarat kepada pimpinan untuk berwibawa, untuk filosofi. Untuk pusingan pertama tadi, sengaja nak tersemangat. Maklumlah dalam tak cakap pasal politik. Hakikatnya sebenarnya kita tak boleh buat benda ni atas dasar semangat ataupun itulah romantisisme ni panjang pula nanti, terlepas apa yang dapat ni kena cakap. Okey, okey, calon pimpinan lah, pimpinan syarat. Okey, sebenarnya senang je prinsipnya. Ada 4 aspek paling tidak yang Allah sebutkan dalam Al-Quran.
Qawi, Amin, Hafiz, Ahli. Qawi, perkasa, mampu, amin, amanah, integriti. Hafiz, Menjaga. kompetensi, Memelihara. alim. Semua tu kita boleh letakkan sebagai ciri-ciri penting yang perlu ada kepada kepimpinan yang kita nak pilih. Pemimpin negara yang kita nak pilih. Dalam satu perbincangan yang anda sempat ikuti bersama dengan Dr. Fatih Malkawi. Beliau adalah pengarah Triple IT, Institut Pemikir Islam, yang berpangkalan di banyak tempat. Tak silap anda di Amerika, kemudian di cawangan dia, di Amman, di setiap negara ada, yang mengumpulkan tokoh-tokoh pemikir Islam. Dr. Fatih Malkawi ni adalah pengarahnya. Ada sahabat yang tanyakan kepada Dr. Fatih, Dr. Fatih, macam mana kami nak pilih antara calon non-Muslim ataupun calon Muslim? Maknanya macam mana nak pilih pemimpin? Maksudnya nak pilih wakil rakyat. Dr. Fatih Malkawi jawab senang. Dan pun akan quote balik jawapannya. Okey, katakanlah persoalannya adalah nak pilih calon. Kalau ada calon non-Muslim dan calon Muslim. Okey, macam yang Ustaz Ziana sebutkan tadi. Dr. Fatih Malkawi tanya, apa tujuan engkau pilih dia? Dan kalau soalan itu ditanya pada anda mungkin akan tanya balik lah. Sama je. Apa tujuan kita undi seseorang dalam pilihan raya? Adakah kita pilih dia untuk dia jadi imam solat kita? Dr. Fatih Malkawi sebut macam tu. Entah ambil dia, dalam bahasa Arab dia sebut imam solat tu, ataupun entah nak dia jadi pengurus negara. Nampak tak ada beza? Sebab tu dalam Al-Quran, yang Al-Quran sebutkan adalah nilai-nilai yang perlu ada kepada kepimpinan. Dan tujuan yang kita pilih pemimpin, dia kena faham tau. Kita sebut secara amnya pemimpin, tapi hakikatnya dia ada beza. Misalnya kita kena faham beza wakil rakyat dengan pemimpin yang Al-Quran sebut sebagai aulia. Wakil rakyat bukan aulia. Wakil rakyat adalah wakil yang kita lantik. Di antaranya adalah amanah, integriti, accountability, hafiz, alim, qawi, amin dan sebagainya itu kan. Dan tak mesti dia Muslim ataupun non-Muslim. Katakanlah posisi tersebut penting untuk orang yang ada kemahiran tertentu dan kebetulan bukan Muslim. Faham tak? Faham? Sebab untuk tujuan apa kita pilih? Untuk mengurus negara, bukan jadi imam salat. Bagaimana yang saya boleh sumbangkan? Okey. Sebenarnya pilihan raya ni, kalau nak diumpamakan, kalau jari ni sebelah tangan ni, pilihan raya ni cuba kuku saja. Pilihan raya ni juzuk kecil saja daripada cita-cita dan impian kita nak tegakkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Memilih pemimpin tu cuma aspek kecil sahaja, walaupun dia besar. Tapi hakikatnya dalam keseluruhan sistem demokrasi ni dan dalam keseluruhan aspek nak membina negara, demokrasi pilihan raya kecil sangat. Kita ada selepas pilihan raya. Anda bagi contoh. Katakanlah anda seorang penyokong Pakatan Rakyat, dan antara cadangan Pakatan Rakyat adalah untuk memberikan pendidikan percuma, memansuhkan PTPTN. Betul. Anda sokong. Kalau anda bukan sokong, kita akan sokong. Contohnya. Tapi berapa ramai penyokong Pakatan Rakyat ni yang kaji dan tahu bahawa rupanya ramai pemikir-pemikir yang membantah cadangan. Antara nama yang anda boleh sebutkan Wan Said Sumanjal, bantah cadangan untuk PTPTN. Dia iktiraf di tingkat terlangsung. Dia kata sistem yang diamalkan oleh Warisan Nasional adalah sistem yang bagus. Tinggal lagi orang yang mengurus. So perlu tukar sistem tu. Perlu ubah perlembagaan. Lepas ni kita menang. Lepas ni menang, nak ubah perlembagaan. Nak ubah perlembagaan untuk apa? Tak cukup Islam kan perlembagaan kita. Demokrasi bukan sistem Islam. So apa sistem Islam tu? Khilafah. Siapa yang nak jadi khilafah? Macam mana nak lantik? Rasa. Ada rasa.
Faham tak? Ada saya lontarkan persoalan yang untuk kita fikirkan bersama bahawa selain daripada semangat kepartian yang kita ada, nak undi ni, nak menangkan ni, nak undi ni, buat kat Facebook, status, share, Twitter, apa semua kan. Kalau dalam Twitter sekarang ni, pengguna Twitter, dia orang tukar nickname dia orang. Contoh Muiz Bubar. Bubar tu buat tulisan besar. Sebelum ni kan, sekarang ni dah tukar dah Muiz Bubar. Trending kan, kita buat poster, kita buat dan sebagainya. Cukup tu je ke? Kita tengok, kita belajar daripada apa yang kita boleh tengok di Mesir. Cabaran untuk merubah dan mengisi kemenangan jauh lebih besar daripada cabaran untuk menumbangkan rejim sedia ada. Apa yang berlaku di Mesir? Sampai sekarang aman ke? Tidak. Tak aman. Tak aman sebab apa? Bukan sebab sebab expectation di pihak harapan di pihak rakyat overly expectation. Harapan yang terlalu tinggi sampaikan diceritakan sampah dekat sebelah rumah. Antara janji Morsi 100 hari lah bersihkan sampah. Kan? Sampah dekat sebelah rumah dia kata, mana Morsi? Penipu punya Morsi, sampah ada lagi kat sebelah rumah. Mentaliti rakyat. Siapa yang nak baiki mentaliti rakyat selepas jika ada berlaku perubahan? Kita anak orang teruslah saya. Asyik. Akmal Gading. Nampak cabaran mentaliti rakyat. Cabaran penyokong sendiri. Misalnya yang berlaku di Tunisia. Apabila ada revolusi, kan? Kita pilihan raya diadakan. Kemudian selepas pilihan raya diadakan, parti yang rakyat pilih naik. Tapi dalam kalangan penyokong besar, cepat buat hudud. Kami nak hudud. Sedangkan prioriti waktu tu bukan hudud, nak bersihkan sistem, nak baiki, nak hilangkan rasuah, nak pulihkan ekonomi selepas revolusi. Bagi hak dulu, baru jatuhkan hukuman, undang-undang dan sebagainya. Selagi masih ada sebab untuk orang mencuri, selagi tu kita tak boleh potong tangan orang yang mencuri. Kan? Tapi desakan daripada pihak penyokong dan desakan daripada pihak pembangkang. Contohnya yang berlaku di Tunisia lagi. Asalnya Salafi, kelompok Salafi, Ultra Salafi di Tunisia, asalnya mereka marahkan kelompok Islamis, parti Islam di Tunisia. Dia kata kamu ni lawan kerajaan buruk, derhaka. Bila Khawarij, bila parti Islam yang menang kerajaan, mereka pula jadi pembangkang. Salah yang berlaku selepas kemenangan. Kadang-kadang idea dibincang, idea yang dibawakan tu tak dibincang secara masak. Sebab penyokong ni terlalu semangat nak menyokong. PTPTN masuk. Ya, kita masukkan PTPTN. Kita ada hutang PTPTN. Tak pun, tapi semangat juga kan. Kita tak terfikir ke orang berhutang 30,000 tiba-tiba ber. Senang ni macam tak bertanggungjawab. Nak mendidik mahasiswa tak bertanggungjawab ke? Itu paling basic soalan yang anda terfikir. Apa sebenarnya Pakatan Rakyat nak bawa dengan masukan tu? Dan adakah kita nak mengajar mahasiswa ni boleh berwenang-wenang? Kita tengoklah macam mana dekat kampus. Mahasiswa di kampus macam mana? Betul-betul belajar ke? Gunakan duit tu untuk apa? Tiba-tiba dah lah guna beli handset dan sebagainya. Tiba-tiba masuk pula PTPTN. Seronoknya. So apa sebenarnya idea PTPTN dimansuhkan? Apa sebenarnya idea yang dicanangkan oleh Pakatan Rakyat? Masa depan. Kita tolak dan kita terima biar ada sebab. Sehingga ke hari kita nak buang undi, sehingga ke hari kita nak bangkah, sehingga ke hari itu kita tak boleh berpihak. Kita tak boleh berpihak. Maksudnya kita kena kaji dengan adil. Tak kira Barisan Nasional ataupun Pakatan Rakyat. Kena kaji. Kita kena faham. At least kalau kita dah tolak pun Barisan Nasional, yang Pakatan Rakyat tu kita kena kaji. Sebab nanti takut idea tu tak cukup masak dan nak diaplikasi selepas menang nanti idea tu tak habis bincang. Kita bincang tak sebenarnya? Tak. Kita tak bincang. Keadaan lepas ni baik. Kita kena bincang idea. Kalau kita setuju dengan idea tu, kita kena fahamkan rakyat. So itu peranan kita, mahasiswa kena jadi menara yang mencuar tinggi di tengah ramai. Yang ni Almarhum Ustaz Fatih akan sebut dalam buku dia Al-Isti'ab fi Hayati Da'wah wa Da'iyah. Dia kata penguasaan dalam kehidupan da'i dan dakwah. Dia kata
Da'i kena jadi menara. Contoh menara masjid. Dekat tengah-tengah Mekah ni ada bangunan tinggi kan. Tiba ada satu menara warna hijau yang senang kita nampak dari jauh. Kalau warna hijau confirm masjid kalau dekat Jordan ni kan. Mana menara, hujung sana kita nampak menara. Sampai waktunya menara ini akan menyebarkan gema ni. Kapur tu. Jadi soalannya, apakah peranan penting yang boleh kita mainkan selaku anak muda atau mahasiswa jurusan agama untuk mencorakkan masa depan negara kita? Bismillah, terima kasih atas majlis dari panel Syekh Muslimat dan Rahmatullah. Seperti mana yang saya sebut mulaan tadi, peranan seorang mahasiswa sebenarnya besar dalam membuat satu pembaharuan dalam corak pemerintahan negara itu. Saya tertarik dengan satu kisah di mana Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala enggan memberi fatwa mengenai dengan Malikul Zahir, Raja Zahir pada zaman Imam An-Nawawi. Pada zaman Imam An-Nawawi, di mana Malikul Zahir ini mengeluarkan satu keputusan kepada rakyat, satu perintah kepada rakyat supaya mengutip cukai daripada rakyat. Kerana ketika itu tentera Islam menghadapi tentera Salib. Kerana tentera Salib ketika itu menyerang sempadan Islam. Lalu Malikul Zahir ini membuat satu keputusan, minta kepada rakyat supaya rakyat membayar cukai. Lalu kebanyakannya para ulama ketika itu menyetujui keputusan yang dibuat oleh Malikul Zahir. Tetapi Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala enggan mengeluarkan fatwa mengenai itu. Lalu Malikul Zahir ini memanggil Imam An-Nawawi, menghadap beliau. Menghadap. Lalu Malikul Zahir ini bertanya kepada Imam An-Nawawi, "Wahai Imam An-Nawawi, kenapa engkau tidak setuju dengan keputusan aku?" Apa kata Imam An-Nawawi? Kata Imam An-Nawawi, "Aku dengar engkau, wahai Malikul Zahir, mempunyai harta yang sangat banyak. Pembantu-pembantu istanamu memakai tali pinggang yang dibuat daripada emas. Gundik-gundikmu, tahu gundik-gundik? Khadam-khadam kamu memakai perhiasan emas. Dan aku dapat tahu di dalam istana ini mempunyai harta yang sangat banyak. Jika sekiranya engkau membelanjakan seluruh harta kamu, maka akulah orang yang pertama akan mengeluarkan fatwa mengutip cukai daripada rakyat." Ketika itu, peranan golongan muda, terutamanya yang ditanya oleh ustazah sebentar tadi, orang yang berjurusan agama, memainkan peranan penting dalam menasihati para pemerintah. Kita selalu dengar dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah menyebut, "Afdalul jihad kalimatul haq inda sultanu jair." Seafdal jihad, yaitu berkata benar kepada sultan ataupun pemerintah yang zalim. Allahu Akbar. Apa yang perlu kita takut? Malu ya. Kita mempunyai peranan yang sangat besar dalam institusi keagamaan di Malaysia, terutama institusi agama. Sekarang institusi agama di Malaysia telah dicemar. Disebabkan apa? Disebabkan
mereka berdiam diri ketika mana diminta minta maaf, institusi agama ini telah tercemar maruah mereka dengan mengeluarkan satu fatwa yang saya rasa dan saya nilai sendiri tidak wajar mereka mengeluarkan fatwa tanpa memanggil orang yang dituduh. Agak tak wajar tak? Contoh, saya tuduh Husnul. Boleh Husnul? Saya menuduh Husnul melakukan suatu perkara yang tidak baik. Tetapi saya hanya menuduh serta mencanang-canangkan nama beliau kepada orang. Sedangkan saya tak pernah jumpa dengan Husnul. Sedangkan saya tak pernah duduk berhadapan dengan Husnul, berbincang dengan Husnul. Ini adakah perkara yang wajar yang kita mesti lakukan? Tidak wajar. Tak boleh. Suatu amanat yang menjadi isu di Malaysia. Yang di mana ada satu negara itu, saya tak ingat negara mana. Mungkin tuan-tuan tahu negara itu. Ada satu negara ini tidak memberi kesempatan kepada tuan mempunyai amanat untuk bercakap, untuk memberi pencerahan kepada rakyat tentang amanat yang telah diberikan, tentang sebenarnya Tuan Guru Haji Hadi tidak sebut amanat, tetapi yang di bawah inilah yang menyebut dia sebagai amanat. Beliau berkata, saya kejap, saya dulu. Sabar, mana ni kita sabar. Mereka gagal memanggil tuan empunya badan dalam nak memberikan amanat, dalam nak memberikan pencerahan dengan amanat yang diberikan. Lalu mereka menuduh dengan pelbagai kelemahan kepada tuan empunya amanat. Dekat dengan itu. Inilah yang berlaku di negara kita. Jadi apakah peranan kita sebagai mahasiswa yang mengaji jurusan agama di Jamiah Makkah? Dia menghilang itu. Gaya Fatu Bari. Apa peranan kita? Kalau kita fikir dengan logik akal, dengan akal yang Allah Ta'ala beri pada kita, kita lihat negara Indonesia. Kita lihat negara Thailand. Sebab tu honok kalau kawan dengan Thailand Indonesia. Saja nak promo. Kita melihat negara Indonesia. Bagaimana negara Indonesia? Negara Indonesia, para ulama mereka tidak terikat dengan mana-mana kerajaan. Jika sekiranya kerajaan Indonesia mengeluarkan satu pandangan, jika pandangan tersebut berbincang dengan ulama ini, duduk berbincang di satu tempat yang kondusif, satu tempat duduk di atas satu meja bulat, mereka berbincang apakah pandangan yang sesuai. Jika pandangan para alim ulama ini adalah lebih baik, kerajaan terpaksa menarik balik pandangan yang mereka ucapkan kepada rakyat. Peranan institusi agama, peranan entum sebagai orang yang mengaji agama, kata benar kepada pemerintah yang baik. Saya teringat satu kisah Nabi SAW. Nabi pernah menyebut sataqumus sa'ah al-wum aktsarun nas. Kata Nabi. Kenal Al-Amr ibn As? Siapa dia? Sahabat Nabi. Dialah orang yang beri ataupun nama sebenarnya apa? Setelah dia masuk Islam, jangan saya ingat. An-Najashi. Salah satunya ialah orang Rom memelihara ataupun menjaga rakyat daripada orang yang menindas. Faham tak? Orang Rom, mereka menjaga rakyat mereka daripada penguasa-penguasa yang menindas mereka. Subhanallah. Itulah yang disebut oleh Syekh Sa'id Al-Hadi. Ada 3 perkara yang perlu kita ikut. Memandangkan masa tak cukup, saya akan cakap pada lain kali.
Tapi salah satunya ialah apa? Salah satu ialah kita kena tiru cara orang Inggeris. Ini kata Syekh Sa'id Al-Hadi, yang di mana dia ni dituduh sebagai kaum muda yang membawa pahaman seperti mana yang saya cakap pada awal tadi. Bila lagi? Dah berilah 1 minit. InsyaAllah kita akan bertemu pada sesi soal jawab lagi. Terima kasih Cik M. pada Ustaz Hamzah. Jelas kelihatan membawa beliau untuk berpiari akan datang. Sehingga kan bergumam-gumam. Dan teringat satu kata-kata daripada Abang Karno. Beliau mengatakan bahawa beliau pernah mengatakan, beri aku 1000 orang tua dan saya akan kucabut seluruh dari akarnya. Beri aku 10 orang pemuda dan aku akan bosankan dunia. Jadi di sini jelas kepentingan anak-anak muda untuk menentukan masa depan negara. Seterusnya soalan dia terus kepada penulis yang ketiga, Ustazah Hashina. Jika baru-baru ini kita baru melepasi mungkin dalam sebulan lebih pilihan raya kampus permata, dan baru-baru ini juga telah berlakunya pilihan raya kampus dan yang Muqtah sendiri, sehingga menyebabkan beberapa insiden yang tidak diingini, dan beberapa kita sekarang ni dapat bercuti secara percuma yang ditetapkan oleh Jami'ah Muqtah, yang diberikan oleh Jami'ah Muqtah. Jadi melalui pilihan raya kampus ataupun pilihan raya ini yang dapat menentukan pemilihan pimpinan akan datang. So, ternyata pilihan raya adalah satu benda yang sangat penting dalam setiap individu, kerana di dalam pilihan raya kita akan memilih pemimpin kita. Sebagai mahasiswa, apakah yang boleh kita lakukan untuk memberi sumbangan kepada lapangan politik? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak jumpa janji. Sumbangan mahasiswa dalam politik. Baru-baru ni kita baru pilihan raya, betul? Pilihan raya apa je kita dah lalui di sini? Raya kampus lah. Bukan. Okey, translator. Lagi-lagi sebelum tu? Jami'ah. Pilihan raya kampus. Apa tu raya kampus? Kita ada FPM-MJ, dan kita ada permata, kita ada pilihan apa lagi? Bukan. Itu Malaysia kan? Dan di jemaah kita ada pilihan raya. Pilihan raya kampus lah. Dan Jami'ah Muqtah yang ada kaitan dengan kita. Saya tak tahu bila balik. Kalau tak tahu kita betul, jadi kita boleh mengundi tahun depan ya. Okey. Perlu kita mengundi ya? Apa kita tinggalkan sebentar soalan tu. Okey. So baru semua dah pernah mengundi kan? Akhwat, hari tu berapa tinggal yang tak pergi mengundi? Kuat sikit. Siapa apa orang? 5. Hai. Pulau tak ingin mengundi. Mana tu? Okey, tak. Mungkin korang tak ada. Allah Alam. Okay, boleh masalah sama-sama. Okey, soalan yang kedua, bukan soalan. Poin yang kedua ialah dikatakan tentang pentingnya memilih pemimpin. Anda setuju atau tidak? Oh, setuju ke tidak? Setuju apa? Setuju. Aku ada cerita. Okey, setuju untuk kita, penting untuk kita memilih. Sebab apa kita mesti pilih pemimpin? Okey, ada jawapan Okey, seterusnya, ini kepada persoalan utama, apakah jenis sumbangan? Dan kalau anda fikir, anda datang sini dan anda fikir saya akan menceritakan tentang sumbangan, mungkin kewangan masa dan waktu, tenaga. Bukan itu apa yang saya rasa penting untuk saya kongsikan bersama ekstrovert sekalian hari ini. Sumbangan jauh lebih penting untuk negara kita. Kita ada berapa ramai anak muda? Tengok orang masa dia tentu kok pasal 70% daripada yang tidak turun mengundi adalah anak muda. 70% yang tidak turun mengundi adalah anak muda. Macam yang Sama Izmin cakap tadi, anda yakin itu adalah fakta yang sama yang dikongsikan kepada kami suatu perbincangan apa dipanggil kembara.
sikit je datang ke malam tu. Dua orang syabab dengan Surakin dan Ustaz Izzuddin, Ustaz Azim sekali. Kemudian akhwat sikit 10 orang. Okay. Fakta ni sama. Fakta ni kata 70% yang tidak terlalu mengundi itu adalah anak muda. Dan yang tinggal TV di antara beza di antara dua kemenangan ini adalah 200,000 lebih sahaja. Tak jauh bezanya. Soalan 1 juta lebih tidak terlalu mengundi. Okay. Itu masalah yang sangat besar. Kenapa sebenarnya perkara ini terjadi? Kenapa? Saudara itu bermula daripada mana? Dah dia sendiri, jadi itu datang dari mana? Rumah. Saudara itu lahir daripada hati Macam tu Saudara itu lahir daripada berfikir. Masalah anak muda sekarang ialah malas untuk berfikir. Betul atau tidak? Betul atau tidak kalau saya kata kita malas untuk berfikir sebenarnya? Kita kata tak, Ustaz Ali. Kita tanya Ustaz Ali. Dia tidak malas untuk berfikir. Ustaz Ibrahim. Saya tanya kepada kalian. Kalian rasa kalian tidak malas untuk berfikir? Memang saya rasa saya masih lagi dalam kategori orang yang malas untuk berfikir. Okey. Bercakap tentang berfikir. Macam yang telah dikatakan oleh lain tadi. Kita ingin menghadapi pilihan raya. Tidak lama lagi kita akan mengundi. Tapi majoriti dia tak mengundi dalam kantor sini. Supaya balik. Kadang-kadang kita datang menjawab orang di rumah kan. Berfikir. Okay, apa yang saya cakap ini yang pertama. Sumbangan yang pertama ialah kita mesti berfikir. Itu adalah sumbangan yang paling berfikir. Malaysia perlukan anak muda yang berfikir masa depan negara dia. Bukan semata-mata boleh dalam bagi tenaga. Itu semua kita boleh panggil sebagai apa? Kuli. Faham tak? Dia boleh bagi tahu kita apa yang kita buat. Tapi yang menentukan masa depan negara adalah kita. So yang pertama ialah kita perlu menilai dan memahami. Jauhkan daripada sikap sentimen dan warisan. Kerana keluarga kita adalah biru, kita sokong biru. Kerana keluarga kita adalah hijau, kita sokong hijau. Tapi apa yang ada pada biru dan hijau? Tak tahu. Biru itu langit, hijau itu pokok. Hijau itu taman. Hijau itu taman. Hijau itu nyaman. Yang lain kita tak tahu. Apa yang kita tahu? Itu yang pertama. Yang kedua, pilih dengan intelek dan fakta. Okay? Pilih dengan intelek dan fakta. Hampir sama poin dengan itu tadi. Pilih dengan intelek dan fakta. Okay, lihat manifesto. Berapa ramai yang tengok manifesto? Belum. Manifesto dah dikeluarkan kan? Tahu tak? BN belum kan? Okay, anak aku cari BN punya tadi tapi tak jumpa lagi. Okay, kita boleh balik ni tengok. Apa yang Pakatan Rakyat bawa, apa yang BN bawa. Di mana dah libatnya? Apa hujahnya? Kenapa dia orang keluarkan semua tu? Berbalik tu untuk masa depan negara dengan apa yang dia nak cadangkan tu. Okey. Kemudian seterusnya ketiga. Memilih pemimpin bukan sekadar mampu untuk memimpin. Memilih pemimpin sebab di Malaysia saya yakin sebenarnya rakyat Malaysia dah 50 tahun lebih merdeka. Sudah mampu memulihkan ramai pemimpin. InsyaAllah ramai yang boleh memimpin. Tapi berapa ramai yang mampu memimpin dengan tegas dan amanah. Dengan kes rasuah yang semakin meninggi, Malaysia berada di carta yang paling hot. Negara yang memang top antara yang paling tinggi kes rasuahnya. Maaf saya tak boleh beritahu fakta, saya tak ingat. Okay, saya tak ingat. Apa yang kita balik cek balik. Malaysia di antara yang paling tinggi kes rasuahnya. Macam mana di sebuah negara Malaysia ada sebuah keluarga yang dikatakan jauh lebih kaya daripada Raja Saudi dan Queen Elizabeth. Siapa tu? Taib Mahmud. Dia ada jawab. Anda percaya tak ada orang kat Malaysia lebih kaya daripada Queen Elizabeth dan Saudi, Raja Saudi? Saya sangat terkejut pada fakta. Okey. Terus amanah. Berapa ramai yang mengikuti perkembangan kes Teo Beng Hawk? Teo Beng Hawk. Betul tak perkembangan dia? Mana dia mati? Cina tak Cina? Ya, tapi Berapa ramai yang mengikuti perkembangan tu? Tahu tak macam mana akhirnya inkuisi yang inquest yang dibuat itu, apakah hasil siasatannya, macam mana perbandingan fakta sainsnya, dan akhirnya apa konklusi yang dibuat oleh kerajaan Malaysia? Setuju atau tidak? Di dalam satu video yang anda tengok bincangkan tentang inquest benda ni, inquest tentang Teo Beng Hawk, seorang pendapat sini cakap apa masalah yang berlaku sebenarnya? Sebenarnya memang kematian dia dari sudut sainsnya memang sangat meragukan. Kita boleh tengok memang dia mati itu bukan dalam keadaan dia bunuh diri lah. Kita boleh baca benda tu. Tapi kenapa yang dikeluarkan
bawahkan itu adalah salah. Adalah sebaliknya, mengatakan bahawa diikuti dalam bangunan SPRM. Masalahnya adalah pada sistem. Sistem kehakiman, sistem polis, sistem apa lagi? Sistem apa lagi? Sistem diraja, suruhan Badan Pencegahan Rasuah Malaysia, Suruhanjaya Pilihan Raya, kesemuanya masalah juga ada dalam bawah apa? Pentadbiran negara. Sedangkan kalau dalam Islam, seharusnya badan-badan berkecuali ini dipikirkan langsung daripada kerajaan. Ini adalah sebuah badan bebas. Ini itu kes dia bengkok. Jadi siapa yang akan proses jawapannya? Okey. Begitu juga begitu juga kes-kes yang lain. Okey, kita berbincang tentang keterusan dan amanah. Bukan semata-mata kerana dia mampu untuk memimpin. Okey. Kemudian seterusnya ialah yang terakhir kot ya. Macam yang tadi saya katakan, kita menilai berkompetisi dan sebagainya. Antum semua boleh buat. Lepas ni kita akan balik share. Betul tak? Itu perkara basic lah kan. Ada Twitter, ada Instagram, ada Facebook. Dapat share. Apa benda kita baca pun kita tak tahu. Yang penting aku share. Semua orang share. It's a trend. Tapi kita tak tahu apa yang kita baca. So, apa yang saya ingin sama-sama kita fikirkan adalah menilai dan membaca, menilai dan melahirkan apa yang kita percaya. Dan melahirkan dan percaya apa yang kita rasakan betul harus diusahakan dengan menterjemahkannya. Adakah rugi saya melihat beberapa rakan saya yang tidak mengambil berat tentang mengundi, tidak mendaftar dan tidak menukar pun kepada menukar pos mengundi pos. Semacam mungkin perkara itu tidak begitu penting. Sedangkan kalau Sazahuddin kata jatuh hukumnya apa? Yang baru lagi dikeluarkan Sazahuddin cakap mengundi jatuh hukum apa? Wajib. Merosakkan undi sudah dikira berdosa. Apatah lagi tidak mengundi dan tidak mengambil berat. Ya Allah ma'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah daftar kat Malaysia. Itu tak pasti. Kerbau cek nanti ayah nak cek. Dan memandangkan masa amat mencuri, Ana hanya diberi hanya dapat memberi ruang persoalan diajukan kepada pihak panel. Yang ini dua daripada Syabab dan dua daripada Akhawas sekiranya ada. Saman Apal Lembang yang syahid ketika mempertahankan tanah jajahan dia, yang dia berbai'ah dengan kerajaan Turki Uthmaniyah. Begitu juga kita ada Raja Hadi yang tangan kirinya memegang badet dan juga tangan kanannya memegang kitab Dalailul Khairat. Kita ada Syekh Al-Qahtani yang mengaji di Mekah, pulang ke petani untuk mempertahankan negara dia. Dan kita tutubuhnya Hizbul Muslimin di Gunung Semanggul, di Mahathir Syarif adalah pondok. Saya adalah orang yang duduk di Teping. Saya tahu pondok pertama di era Mahathir Syarif yang dibuat oleh Ustaz Muhammad Baki. Dan mungkin saya faham mungkin Ustaz Syarif Syah nak menerbitkan ataupun nak mengatakan tentang golongan muda. Dan tidak ada masalah bagi semua saya bersama-sama dengan golongan kaum tua dan golongan kaum muda. Saya tak berarti kaum muda sahaja. Dan yang kedua, saya begitu khawatir dengan ahli panel. Bukan khawatir yang macam mana. Sebab pada sisi yang pertama Ustaz Muhammad disebut tentang berlakunya keterisan, kebocoran yang dilakukan oleh seorang pemimpin UMNO Barisan Nasional yang dia melakukan landscape yang cukup terbaik di Sarawak. Dan keterisan wang yang begitu teruk. Dan nanti apabila Ustaz Muhammad sebut tentang negara berkebajikan, saya orang Pakistan rakyat dan saya akan menyipas nanti. Saya understand saya bukan pemuda yang nak berbelah bagi apabila nak menuju pada pilihan raya. Dan saya bukan orang yang macam bring dan juga bukan yang dapat wujud. Jadi saya negara berkebajikan seperti di Greece. Ya, saya tak ada ringkas sebab dia bersangkutan dengan negara Greece dan Sparta. Yang berlaku seperti di University of Glasgow, buat kajian kenapa Greece lingkup bankrupt bukan kerana negara berkebajikan, tetapi kerana kepimpinan yang ketika itu yang tidak ada langsung amanah
dan berlakunya titisan wang. Dan kita lihat bagaimana di Greece untuk melakukan satu pembinaan infrastruktur ataupun prasarana yang tertentu oleh kerajaan, mereka melipat gandakan 6 kali ganda lebih daripada negara-negara Eropah yang lain. Dan kita lihat jurus audit negara ketika membuat audit terhadap negeri-negeri Pakatan Rakyat. Negeri Pakatan Rakyat lebih maju daripada negeri UMNO Barisan Nasional. Dan perkara ini sebenarnya harus dititik beratkan oleh golongan muda. Dan mengenai PTPTN, kita ada Petronas. Yang sahabat saya, abang dia kerja dalam Petronas, mengatakan hampir 100 bilion keuntungan kita setahun. Dan hanya PTPTN hanya sekat 2 juta hutang daripada rakyat, daripada pelajar yang nak menuntut ilmu. Dan saya yakin sekali Pakatan Rakyat memerintah, Pakatan Rakyat menjadi pemerintah di Malaysia, Perdana Menteri saya tak nak tengok siapa, sebab saya bukannya orang duduk dalam syura ataupun tak. Tapi kita nak tengok, kita bagi peluang sekali kepada Pakatan Rakyat supaya memerintah. Kerana apa? Kerana kebocoran yang dibuat oleh Datuk Seri Najib lebih tinggi daripada hutang PTPTN. Kalau macam itulah kita punya pemikiran, kita dengan yakin kita mudi Pakatan Rakyat. Dan kita sebagai seorang pemuda dan juga pemudi yang berada di Jordan ataupun yang berada di mana-mana sahaja, tolonglah ada stand sendiri. Jangan sampai nak pilihan raya bila ada orang datang, "Mai lah undi UMNO." Dulu kita Pakatan Rakyat, "Mai lah undi UMNO, kami bagi 100." Kita dah gelapa. Ini bukan pemuda-pemuda yang dikehendaki oleh agama. Ini bukan pemuda-pemudi yang dikehendaki oleh negara. Kenapa? Kerana macam inilah kita, maka negara kita akan dikhianati satu masa nanti. Wallahu a'lam. Takbir. Allahu Akbar. Kawan-kawan internal buat. Cuma dia sahala je. Ada orang baik dalam tu. Contoh Datuk Saiful dan lain. Tapi oleh kerana dia sendiri tu dah bergerak sahala je, so tak ada banyak perubahan yang boleh dilakukan. Tapi dalam Pakatan Rakyat, contoh kan, kawan nak buat manifesto. Contoh, nak buat salah satu keputusan. Anwar Ibrahim, contoh kan. Bukan bila dia kata tu semua orang dengar. Kawan Ana, ayah dia ada terlibat dengan PAS dan dia tahu banyak perkara. Dia orang dalam lah contoh. Dia sampaikan cerita kat kami lah. Dia kata baru tadi dalam mesyuarat Anwar Ibrahim bergaduh dengan Musa pasal ekonomi. Musa tak setuju dengan cadangan Anwar. Maksudnya benda tu berlaku. Dan Ana pernah sekali sembang dengan Dr. Zul, Dr. Zulkifli Ahmad, ahli Parlimen Kuala Selangor. Waktu isu merdeka di Selangor, Anwar Ibrahim berucap kan. Betul tak? Dan ramai yang tak setuju lah kenapa Anwar Ibrahim apa dia punya locus standi, apa hak dia untuk berucap pada majlis negeri. Dia bukan pemimpin negeri, dia bukan adun di Selangor, dia bukan ahli Parlimen Selangor. Dr. Zulkifli marah, Dr. Zulkifli kritik benda ni. Tapi dalam barisan ni dia tak berlaku. Sebab dia tak rancang sehala. Penting untuk kita kritik satu sama lain ke arah penambahbaikan. So itu yang anda nak cadangkan juga. Itu tugas kita, kritik. Bila dapat keluar contoh PTPTN tu, kita kena kritik, timbulkan persoalan, tanya. Dan anak muda, itulah tugas kita, sentiasa kritik supaya idea itu bagus. Dan nanti bila idea itu nak dilaksana, dia dah cukup masa. Kalau tak nak laksana, kita tanya balik. Kami sendiri nak tukar lah bila-bila masa. Itu pun yang ditegaskan oleh Presiden PAS. Dia dah kalau kerajaan yang baru ni tak baik, apa? Senang, simple. Okey. Ustaz Ali, bagaimana nak buat persepsi Ustaz Pemakang? Kalau lain tu kepada Ustaz Amsyarul ni. Apakah non-partisan memberi kebaikan? Ya, bagi Ana sangat memberi banyak kebaikan. Sebab dia non-partisan. Non-partisan memberi kebaikan sebab hakikatnya semua orang akan terlibat dengan politik, mahu tak mahu. So lama-kelamaan mereka terpaksa menguji contohnya kan. So mereka terpaksa meletakkan sikap pada akhirnya. Dan kalau mereka betul-betul berpegang dengan adil, integriti, mereka akan berpihak kepada kebenaran, insyaAllah. Dan kalau kebenaran itu betul perkataan rakyat, itu bersama perkataan rakyat. Non-partisan sangat banyak memberi kebaikan sebab mereka ini yang mengimbangkan antara kuasa politik. Misalnya sekarang yang menjadi kebimbangan di peringkat calon-calon parti-parti yang bertanding adalah anak muda. Dan anak muda itu kebanyakannya tidak meletakkan sikap awal. Mereka tak meletakkan, kemudian nak undi siapa peringkat awal. Dan ini menyusahkan setiap parti. BN terpaksa fikir berlim, kelim, silim, ring dan sebagainya kan. Pakatan Rakyat terpaksa fikir PTPTN, hak mahasiswa, AUKU. Bayangkanlah kalau tak cukup anak muda yang non-partisan, yang bukan PAS, bukan PKR, tapi lantang menggesa AUKU dan sebagainya kan.
barangkali suara tu tak didengari pun. Dan sebab biasa yang itulah dua sekali dua dapat. Anda jawab soalan tak? No Pakistan bagaimana memberi kebaikan dan kebaikan yang sebutkan tadi. Akhir sekali kita kena jawab soalan kenapa. Kenapa saya datang ke sini? Kalau dapat jawab soalan tu, automatik kita dapat jawab persoalan kenapa saya perlu mengundi, kenapa saya perlu partisipasi dalam proses demokrasi negara, kenapa saya perlu berwacana, berdiskusi, kenapa saya perlu melibatkan diri dalam semua ini. Kalau kita jawab persoalan kenapa aku datang ke sini. Okey. Dan kita lihat circle of influence kita. Circle of influence kita. Ruang yang kita boleh pengaruh. Kawan-kawan kita kat sekeliling, mak ayah kita. Siapa lagi dalam ruang kita? Berapa orang yang buat grup Facebook kawan-kawan sekolah dulu? Kalau belum buat grup FSR dulu, kawan-kawan sekolah. Sebab nanti korang nak bincang dalam tu, parti mana kita nak undi? Janganlah parti mana nak undi. Cuma bawa perbincangan dalam tu. Kita ni payah nak cari kerja sekarang ni, nak belajar pun susah dengan apa, zakat tak diagikan dengan baik. Dia buat kawan-kawan kita berfikir. Mat Lutfi, apa yang dia buat dengan video-video, dia ajak orang berfikir. Dan itu kerja kita. Kita kena ajak orang dalam lingkungan pengaruh kita untuk berfikir. Wallahu a'lam. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tak payah kenapa. InsyaAllah saya akan cuba Jauh mana apa? terima kasih kepada penulis. Terima kasih yang sahabat yang bertanya. Kebangkitan Arab Spring, KL pemerintah salah seorang yang memberi apakah tidak terkait dengan parti. Itu satu. Adakah perlu dengan letak jawatan dalam parti mereka. Baik. Bila kita melihat kepada perkara yang dilakukan, kita lihat dengan lebih dekat. Ini negara kita, negara yang bersebelahan dengan kita, negara Mesir sebagai contoh. Di mana Dr. Mursi apabila ditabalkan menjadi ketua pemerintah Mesir, lalu dia ambil satu inisiatif untuk meletakkan jawatannya kerana beliau tidak mahu ataupun dengan arti kata lain tak mahu terikat dengan parti yang dia anti. Betul. Baik. Pada hemah saya, jika kita berbeza pendapat tidak jadi masalah. Kita boleh berbeza pendapat. Tapi pada hemah saya menyokong apa yang dibuat oleh Dr. Mursi. Ini sebab kita melihat kepada konteks negara. Apabila saya tak kata ada setengah pihak itu terlalu fanatik dengan parti mereka, sehingga kan apa yang dibuat oleh para pemimpin kata A, maka A lah dia. Saya kata ada golongan yang macam tu wujud di negara kita. Dan ada juga golongan yang masih lagi mereka sekarang macam saya cakap pada awal tadi, membuat dalam perubahan panjakan paradigma yang sekarang ini saya merasakan rakyat Malaysia tak macam dulu lah, tak zaman 90-an, tidak pada zaman 80-an, 60-an dan sebagainya, tidak pada zaman dulu. Sekarang ini kita telah mengalami satu perubahan dalam politik. Kita hampir kepada nak mematangkan diri dalam politik. Jadi saya mengatakan bahawa saya masih bersetuju dengan tindakan Dr. Mursi yang tidak terikat dengan mana-mana parti, meskipun parti yang dia anu. Kerana kita tidak mahu apa-apa keputusan yang diputuskan oleh siapa-siapa saja jadi Perdana Menteri pada masa akan datang, kita tidak mahu keputusan mereka itu hanya hanya memihak kepada setengah pihak sahaja. Sedangkan keputusan mereka itu mestilah bersifat sejagat. Menjawab soalan. Tak apa, kita akan bincang di rumah, boleh? Kerana Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, yang di mana Nabi menyebut, kita ingat hadis tu. Ya. Mana dia? Innama ahlakal ladina min qablikum idza saraqa fihi musyrik taraku wa idza saraqa al-mudda'i faqama alaihi al-hajj. Dengar hadis itu.
ala innal Fatimah bintu Muhammad sarqat la qata'tu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis Nabi menyebut, innama ahlakal ladina min qablikum, sesungguhnya telah binasalah umat sebelum kamu. Kenapa? Idza saraqa fihi musyrik, apabila berlaku pembunuhan, apabila berlaku kecurian terhadap orang yang dianggap mulia, taraku, mereka meninggal. Bila orang yang dianggap mulia, mereka ini merompak kerajaan, mereka ini membuat satu perkara yang salah di sisi pandang kita, maka kita meninggalkan dan kita kata tangguh dulu fatwa. Ini yang menjadi kerosakan. Wa idza saraqal mudda'i, wa idza saraqa fihi al-mudda'i, apabila orang yang mencuri itu ialah orang bawahan, orang yang lemah, aqama alaihi al-had, maka tak kala itu mereka akan membangunkan ataupun mendirikan ke atas mereka itu dengan hukum-hukum had. Orang yang tidak ada apa-apa kepentingan, mereka mendirikan, mereka ini salah. Sedangkan orang yang duduk di atas kedudukan yang tinggi, mereka melakukan kesalahan. Kita ambil spek mata, tutup mata, ataupun ambil spek ataupun apa yang diberi oleh Qatar tu, ada Qatar tu. Mana-mana airport ni, mana-mana kapal terbang yang beri tutup mata tu, kita tutup mata. Macam seolah-olah kita tak nampak tu. Macam itu. Kemudian Ustaz Izul mengatakan bahawa kaum muda yang berjuang dan dia tidak setuju dengan saya. Apa? Sebenarnya apa yang saya katakan tadi, saya sebenarnya tidak mengatakan saya tidak setuju dengan pendekatan yang dibuat oleh kaum tua ketika itu. Cuma yang saya bercakap bahawa pembaharuan, tajdid al-aqd, Mazhar. tajdid pemikiran yang dibuat oleh kaum muda ketika itu, walaupun dia ditolak mentah-mentah oleh kaum tua dan juga penjajah barat ketika itu, mereka menolak pembaharuan dibawa oleh kaum muda. Tetapi akhirnya mereka mula dalam bab kaji sejarah, mereka mula menerima kaum tua ini mula menerima pembaharuan yang dibawa oleh kaum muda. Kerana apa? Kerana mereka tahu betapa pentingnya perubahan yang dibuat sehingga kan mendapat sambutan ramai di kalangan masyarakat. Dan sikit lagi 2 saat. Sikit lagi saya nak menjawab soalan Ustaz Ali, iaitu mengubah persepsi masyarakat bahawa satu keputusan yang dibuat bercanggah dengan kerajaan, bila itu saja maka ianya PKR, pembangkang. Baik. Tahu saya, jika keputusan yang bercanggah dengan kerajaan dan tentu oleh kerajaan, saya rasa UMNO tak pernah lagi kata kami bercanggah dengan keputusan yang dibuat oleh kerajaan. Saya rasa pembangkang maksudnya. Ya, betul. Jika apa yang dibuat oleh pembangkang, jika apa yang dibuat oleh kerajaan memang bercanggah di sisi pandang kita, maka kita berhak untuk bersuara. Tidak kira lah kami parti apa sekalipun, parti A kan, B kan, tidak kira parti apa sekalipun, kamu berhak untuk bercakap kerana ia termaktub dalam perlembagaan. 153. Mana-mana rakyat berhak untuk menyatakan suara. 153. Sekian, terima kasih.